Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Rosli dan juga rakan-rakan seperjuangan sekalian. Jadi kami pada hari ini akan membentangkan berkaitan kemahiran komunikasi kepengurusan di dalam Polis Diraja Malaysia iaitu PDRM. Sebelum itu saya kenalkan dulu ahli kumpulan kami iaitu Muhammad Syarul Azizi bin Muhammad Asri 260950, Azlan bin Abu Bakar 260917, Wilson William Anab 261026, Adika Azwan bin Zailan 260554, Muhammad Hardi bin Anwar 260675 dan akhir sekali Muhammad Jamil bin Anan 260679. Pengenalan. Komunikasi mampu menaikkan nama dan meningkatkan prestasi serta produktiviti sesebuah organisasi. Dengan komunikasi, setiap tugasan dan masalah dapat diselesaikan dengan baik dan efektif. Melalui komunikasi, individu dapat berhubung antara satu sama lain tidak kira walau di mana sahaja berada, sama ada di tempat kerja, di rumah, pasar dan sebagainya. Proses komunikasi hanya berlaku apabila tindak balas dalam sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh individu lain dalam sesebuah organisasi. Komunikasi merupakan landasan utama kepada kaki tangan dalam organisasi untuk berinteraksi dengan individu lain secara verbal dan bukan verbal. Okey, jadi berkaitan dengan latar belakang organisasi. Polis Diraja Malaysia merupakan sebuah organisasi yang besar dan terulung dalam menjaga keselamatan dan ketenteraman awam. Polis Diraja Malaysia juga merupakan peneraja utama terhadap keselamatan awam bagi mengekalkan Malaysia terus berada dalam keadaan selamat, aman dan sejahtera. Berdasarkan kepada rujukan portal rasmi Polis Diraja Malaysia, sejarah PDRM telah bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Dasar utama PDRM diperuntukkan di bawah Seksyen 3/3 Akta Polis 1967 demi menjaga kesejahteraan awam dan kedaulatan negara. PDRM pada hari ini juga terdiri daripada 10 jabatan utama yang dipertanggungjawabkan oleh Ketua Polis Negara bagi melaksanakan tugas dan peranan mengikut jabatan masing-masing di bawah pentadbiran seorang pengarah yang dilantik dalam pucuk pimpinan PDRM. Permasalahan komunikasi yang dikenal pasti. 1. Kebimbangan untuk berkomunikasi. Ketakutan untuk berkomunikasi kalangan pegawai kanan dan anggota rendah dalam organisasi PDRM. Kebimbangan untuk berkomunikasi dalam kalangan kaki tangan PDRM dapat dilihat melalui komunikasi dengan rakan sekerja dan penyelia, terutama sekali dengan pegawai atasan termasuk ketua jabatan sendiri. Komunikasi yang efektif mampu memberi dorongan untuk kaki tangan di organisasi PDRM bekerja dengan lebih produktif. Nombor 2, maklumat terlalu banyak atau kurang. Maklumat yang terlalu banyak akan mewujudkan kehilangan daya tumpuan terhadap penyimpanan maklumat tersebut. Bahkan maklumat berlebihan yang disampaikan oleh pegawai atasan PDRM akan diabaikan serta disalah tafsir oleh penerima dalam kalangan anggota bawahan. Manakala maklumat yang sedikit dan tidak mencukupi akan membantutkan perjalanan dalam penyediaan sesuatu tugasan yang diberikan. Kekurangan maklumat juga boleh menyebabkan konflik dalam kalangan anggota rendah terhadap pegawai atasan PDRM. Nombor 3, teknik komunikasi yang lemah. Ketika berkomunikasi, pegawai atasan tidak perlu bercakap besar atau sebab jawatan yang dipegang bagi mengelak rasa hormat dan dibenci oleh anggota rendah serta kaki tangan awam. Bercakap besar hanya akan merosakkan proses komunikasi antara pegawai tersebut dengan anggota rendah. Yang keempat, maklumat tidak tepat atau tidak jelas. Perkongsian maklumat yang tidak tepat dan tidak jelas oleh pegawai atasan pada kaki tangan rendah yang menimbulkan salah faham yang timbul dalam pentadbiran organisasi PDRM. Tindakan menyampaikan maklumat yang tidak jelas dan tidak tepat boleh menjejaskan hubungan yang terjalin antara pegawai atasan, pegawai rendah dan kaki tangan awam di PDRM. Yang terakhir sekali, maklum balas atau tindak balas susulan.
Maklum balas perlu disampaikan secara lisan dan bukan lisan, terutama sekali melibatkan motivasi pegawai rendah sepanjang penugasan harian dalam PDRM. Pegawai rendah dan kaki tangan awam perlu dimaklumkan sama ada prestasi kerja baik atau sebaliknya untuk memupuk pembelajaran dan juga pembangunan dalam proaktif kerja yang dilaksanakan. Objektif program peningkatan amalan organisasi. Terdapat 7 objektif utama. Antaranya, yang pertama iaitu komunikasi lisan, yang kedua komunikasi bukan lisan, yang ketiga komunikasi sehala, yang keempat komunikasi dua hala, yang kelima proses komunikasi PDRM, keenam komunikasi menegak dan yang ketujuh komunikasi mendata. Komunikasi secara lisan ialah komunikasi yang berkesan, dapat dilihat melalui interaksi dalaman secara bersemuka seperti mesyuarat, pembentangan dan pengucapan, serta interaksi secara individu antara ketua jabatan dengan pegawai serta anggota rendah atau kaki tangan awam. Komunikasi dalam bentuk ini dapat dilaksanakan dengan lebih tepat dan meyakinkan serta gambaran terhadap maklumat yang hendak disampaikan lebih jelas dan mudah difahami. Objektif kedua iaitu komunikasi bukan lisan, iaitu merupakan pelengkap kepada komunikasi lisan kerana komunikasi lisan tidak akan berkesan sekiranya pegawai atasan tidak menggunakan komunikasi bukan lisan untuk menyampaikan maklumat kepada pegawai rendah dan kaki tangan awam. Pada hari ini, semua pegawai dan anggota PDRM dapat berkomunikasi secara bukan lisan dengan lebih efisien dalam penugasan harian. Malah, penggunaan komunikasi secara bukan lisan melibatkan 100% penggunaannya dapat melaksanakan tugas dan juga berhubungan antara satu sama lain. Manakala objektif yang ketiga ialah komunikasi sehala, di mana pucuk pimpinan tertinggi PDRM menggunakan komunikasi sehala untuk menyampaikan maklumat seperti arahan semboyan peraturan, ceramah dan amanat Ketua Polis Negara kepada semua pegawai anggota dan kaki tangan awam. Komunikasi ini turut menjadi amalan dalam penugasan seharian organisasi PDRM dalam konteks untuk memantapkan lagi komunikasi supaya menjadi lebih efektif. Dan komunikasi sehala dapat mengurangkan kesilapan daripada pihak pegawai atasan daripada disebarkan kepada pegawai rendah dan kaki tangan awam. Objektif keempat ialah komunikasi dua hala, iaitu wujud apabila anggota bawah memberi maklum balas terhadap penyampaian maklumat daripada pegawai atasan. Komunikasi dua hala lebih aktif dan efektif kerana melibatkan interaksi antara kedua-dua belah pihak dalam mencapai keputusan dan dapat menyelesaikan konflik dengan baik, dan komunikasi yang diamalkan dalam takbiran organisasi lebih terbuka, jelas dan mampu mempengaruhi komitmen pegawai rendah terhadap penugasan harian. Objektif kelima ialah proses komunikasi PDRM, iaitu elemen-elemen dalam proses komunikasi PDRM terdiri daripada pegawai atasan atau ketua jabatan sebagai penghantar untuk menyampaikan maklumat dengan tujuan untuk berkomunikasi. Maklumat yang hendak disampaikan berbentuk arahan, idea, putusan atau pandangan yang datang daripada pemikiran yang kreatif oleh penghantar maklumat, iaitu pegawai atasan atau ketua jabatan, disampaikan kepada orang lain, iaitu pegawai rendah dan kaki tangan awam. Selain itu, pengirim akan terjemahkan maklumat encoder dengan menggunakan perkataan bahasa atau simbol supaya mudah difahami oleh penerima. Maklumat yang diterima akan ditafsir dan diterjemahkan mengikut kefahaman serta pengalaman penerima. Tindak balas daripada penerimaan maklumat tersebut boleh terjadi dalam bentuk lisan atau bukan lisan. Objektif keenam iaitu komunikasi menegak, iaitu melibatkan pertukaran maklumat antara 4 hingga 5 peringkat dalam organisasi PDRM. Komunikasi ke bawah berlaku apabila aliran maklumat daripada puncuk pimpinan tertinggi PDRM, Ketua Polis Negara, kepada timbalan Ketua Polis Negara, pengarah-pengarah yang mengetuai 10 jabatan utama dalam organisasi PDRM, Ketua Polis Negeri termasuk Sabah dan Sarawak, serta Ketua Polis Daerah di semua negeri. Komunikasi ke atas melibatkan maklumat yang disediakan oleh pegawai rendah dan kaki tangan awam kepada ketua jabatan
seperti maklumat peribadi, idea dan maklumat teknikal untuk diberikan maklum balas. Tanda objektif ketujuh iaitu komunikasi mendata, di mana menunjukkan aliran perkongsian maklumat dalam kalangan rakan sekerja di peringkat jabatan-jabatan PDRM. Komunikasi di peringkat ini mampu meningkatkan penyelarasan dalam penugasan dan menyelesaikan masalah, dan komunikasi mendata melibatkan maklumat dikongsi secara bebas dalam kalangan rakan sekerja demi menjaga kepentingan, imej dan reputasi organisasi PDRM kepada umum. Saya akan membentangkan berkaitan cadangan penambahbaik komunikasi organisasi. Yang pertama sekali, menjadi pendengar yang aktif. Jadi pegawai, anggota rendah dan kaki tangan awam hendaklah menjadi pendengar yang aktif dan melibatkan diri dalam apa jua yang perbualan yang datang. Beri perhatian yang tinggi terhadap sesuatu yang menjadi perbualan dan ringkaskan apa yang difahami dalam perbualan tersebut supaya dapat memberi jalan yang sama kepada kaki tangan PDRM yang lain untuk bersikap aktif. Seterusnya, memberi maklum balas. Semua warga PDRM hendaklah mempelajari kaedah baru dalam memberi maklum balas untuk membina keupayaan diri berkomunikasi dengan lebih efektif. Setiap warga negara PDRM perlu memberi dorongan dan sokongan terhadap maklum balas yang disampaikan dan praktikan melalui pertanyaan soalan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih baik. Dan meluahkan pendapat dan idea kepada pegawai rendah. Penguasaan kemahiran komunikasi akan membentuk pasukan untuk mengikuti penyampaian maklumat dengan baik. Melalui pendapat dan idea yang diluahkan, anggota rendah akan bersedia untuk memberi kerjasama dan menghadapi situasi sukar yang lebih terbuka dan mencapai kejayaan. Akhir sekali, memiliki fikiran yang lebih terbuka. Pegawai atasan bukan sekadar menyampaikan mesej dan maklumat, malah terbuka untuk menjadi pendengar yang baik dan memahami anggota. Sikap ini mampu memberi manfaat untuk mewujudkan perbualan yang lebih jujur dan bersedia berbincang dengan pendapat pegawai dan anggota yang tidak bersetuju. Sekian, terima kasih. Saya akan membentangkan rumusan bagi tugasan kumpulan kami. Komunikasi menjadi nadi utama yang boleh menggerakkan hala tuju dan memantapkan pentadbiran dalam organisasi, terutama sekali Polis Diraja Malaysia PDRM. Keberkesanan komunikasi dalam organisasi PDRM mempunyai hubungan yang berkait rapat dan saling mempengaruhi untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Komunikasi merupakan aktiviti utama yang dilakukan ketika bekerja untuk menyampaikan dan menerima maklumat, terutama sekali arahan semasa daripada pucuk pimpinan tertinggi PDRM. Kebolehan melaksanakan komunikasi yang efektif oleh pegawai atasan dan rendah serta kaki tangan awam sangat penting untuk menentukan sesuatu pencapaian dalam matlamat sebenar organisasi PDRM. Seiring dengan perkembangan pesat bidang teknologi komunikasi, semua pegawai dan kaki tangan dapat berkomunikasi dengan lebih pantas dan efisien dalam penugasan seharian seperti penggunaan semboyan, aplikasi WhatsApp, email, faksimili, surat, aplikasi Webex dan laporan bertulis. Proses komunikasi merupakan satu proses yang dicipta untuk bertukar-tukar maklumat yang bergantungan antara satu sama lain supaya dapat mengatasi persekitaran yang sentiasa berubah-ubah. Proses komunikasi dapat mengeluarkan sesuatu pemikiran yang kreatif untuk disebarkan kepada anggota rendah. Melalui komunikasi, semua warga organisasi PDRM dapat berinteraksi antara satu sama lain dan memantapkan perkhidmatan kepada orang awam. Setakat ini pembentangan tugasan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.